Salam sejahtera Doktor. Kumpulan kami akan membentangkan tajuk pengangguran siswa lepasan universiti di Malaysia. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan diri dan ahli kumpulan kami, iaitu saya Bracewell Anak Brown, Asmida Anak Walter, Virginia John Anak Juking, dan Zulina Resma binti Yusuf. Sebagai pengenalan, menurut Kamus Bahasa Melayu 2019, definisi pengangguran adalah perihal tidak mempunyai pekerjaan walaupun mampu bekerja. Menurut Abu Qadir bin Batung, yang dipetik daripada Mangki, pengangguran adalah masalah makroekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan isu yang hangat diperkatakan. Data pengangguran mengikut umur di Malaysia. Golongan yang tertinggi adalah berumur 20 hingga 24 tahun. Diikuti yang paling rendah adalah berumur 60 hingga 64 tahun. Menurut Ketua Peranggawan Malaysia, Datuk Seri Dr. Muhammad Uzi Mahidin berkata, jumlah pengangguran pada Mac meningkat 17.1% kepada 610,500 orang berbanding 500,021,300 orang pada bulan sama tahun lalu. Ini menjadikan kadar pengangguran pada Mac 2020 meningkat pada 3.9%. Jenis-jenis pengangguran. Terdapat 4 jenis pengangguran, iaitu pengangguran geseran, pengangguran struktur, pengangguran kitaran, dan pengangguran teknologi. Salam sejahtera, saya Engineer John Anak Juking 274146 ingin menerangkan berkenaan tentang isu-isu dan andaian yang terdapat dalam pengangguran di negara Malaysia. Pengangguran membawa maksud individu yang mahu bekerja tetapi tidak mendapat peluang pekerjaan. Namun begitu, terdapat dua kumpulan pengangguran, iaitu penganggur aktif dan penganggur tidak aktif. Mereka ini tergolong sebagai tenaga buruh di sesebuah negara, iaitu yang berumur 15 tahun ke 64 tahun yang sanggup bekerja. Golongan belia adalah mereka yang ditakrifkan dalam Dasar Pembangunan Belia Negara 1997 di antara umur 15 hingga 40 tahun. Masalah pengangguran adalah masalah globalisasi yang boleh berlaku pada mana-mana negara sahaja, termasuk negara maju. Malaysia tidak terkecuali dibelenggu masalah ini, dan apa yang lebih membimbangkan adalah pengangguran golongan belia semakin meningkat. Seperti yang kita lihat semua, dalam gambar rajah tersebut melanjutkan pelajaran hanya 17.5%, yang bekerja pula 58.6%, manakala yang belum bekerja 23.9%. Hasil maklumat ini dipetik daripada penganggur belia Malaysia pada tahun 2017. Dalam implikasi peningkatan pengangguran, peringkat siswazah di Malaysia juga memberi kesan. Pengangguran yang berlaku dalam sesebuah negara akan menimbulkan kesan pada ekonomi dan sosial. Kesan ekonomi termasuklah mengurangkan keluaran negara, menurunkan tarif hidup dan sekaligus melambatkan pembangunan negara. Dengan pengangguran yang tinggi, ia juga boleh meningkatkan kadar kemiskinan dalam sesebuah negara. Kesan pengangguran terhadap sosial termasuk pengaruh negatif dalam keluarga dan mewujudkan ketidaktenteraman yang boleh membawa kepada pergaduhan dan perceraian. Ia juga boleh membawa kepada peningkatan jenayah akibat masalah kewangan dan tekanan jiwa dan tiada keyakinan diri. Pembentangan seterusnya akan dilakukan oleh rakan sekumpulan saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zulina Resma binti Yusuf. Seterusnya saya akan membentangkan analisis kemungkinan untuk topik pengangguran di bawah tajuk pengangguran siswazah lepasan universiti di Malaysia. Yang pertama adalah siswazah memilih pekerjaan. Statistik Jabatan Perangkaan Malaysia menunjukkan kadar pengangguran siswazah pada tahun 2010 ialah 2.5% bersamaan dengan 308 orang siswazah yang menganggur. Selain daripada itu, menurut kajian Institut Penyelidikan Pendidikan Tinggi Negara juga mendapati pengangguran siswazah bukan disebabkan kerana tiada kerja, tetapi sikap yang terlalu milih sama ada dari segi lokasi, jenis dan gaji. Yang kedua adalah masalah komunikasi dalam bahasa Inggeris.
Menurut Naib Chancellor Universiti Putra Malaysia iaitu Profesor Datin Paduka Dr. Aini Idris yang dipetik dari Berita Harian 2020 berkata, kebanyakan graduan gagal ketika ditemuduga disebabkan kurang keyakinan diri kerana tidak fasih dalam berbahasa Inggeris. Seterusnya yang ketiga ialah pihak majikan yang ingin mengurangkan kos perbelanjaan atau operasi. Kajian yang dibuat oleh Muhammad Rafi bin Yaakob 2010, Kegawatan Ekonomi Dunia termasuk Malaysia mengakibatkan pengusaha-pengusaha kilang dan majikan dalam sektor perindustrian terpaksa mengurangkan aktiviti pengeluaran dan kos perbelanjaan operasi untuk mengelakkan kerugian yang besar. Dan yang keempat adalah permintaan dan penawaran graduan. Menurut Muhammad Hazrul Ismail 2012, bilangan penganggur secara mudah adalah perbezaan antara bilangan orang yang mencari pekerjaan dan bilangan pekerjaan yang diwujudkan dalam ekonomi untuk mengambil mereka bekerja. Fenomena pengangguran di Malaysia pada masa kini adalah jelas disebabkan oleh berlakunya lebihan penawaran graduan berbanding dengan pekerjaan yang sedia ada untuk mereka. Ini disebabkan pengembangan yang ketara dalam penawaran graduan di institusi pendidikan tinggi dan swasta sejak penggubalan Akta Pendidikan Tinggi Swasta 1996. Yang kelima pula adalah proses pencarian kerja. Menurut Muhammad Hazrul Ismail 2012, bagi graduan serta kumpulan berpendidikan lain-lain, peralihan dari alam persekolahan ke alam pekerjaan adalah proses yang memakan masa, di mana buruh yang baru masuk bekerja akan mencari padanan pekerjaan yang sesuai. Mereka akan mencari peluang pekerjaan yang menggunakan sepenuhnya latihan yang telah mereka terima dan memenuhi aspirasi kerjaya dan jangkaan pendapatan mereka. Dan yang keenam, iaitu yang terakhir adalah ketidaksepadanan kemahiran. Menurut Muhammad Hazrul Ismail 2012 juga, kadar pengangguran graduan juga adalah disebabkan berlakunya ketidaksepadanan antara kemahiran yang khusus yang diperlukan dalam pasaran buruh dengan kualiti pendidikan dan latihan yang disediakan oleh institusi-institusi pengajaran tinggi. Nama saya Asmita Azwana Walter. Saya dari PES Kuching. Video saya ini akan membentangkan tentang cadangan tentang isu-isu masalah pengangguran siswazah yang ada di negara kita. Masalah pengangguran siswazah ini merupakan sebuah epidemi sosial yang tidak boleh dibiarkan. Berikut adalah cadangan dalam mengurangkan pengangguran di Malaysia, khususnya golongan siswazah adalah: yang pertama adalah dasar kerajaan dalam mengurangkan pengangguran. Dalam dasar kerajaan ini terdapat skim latihan graduan, singkatannya adalah SLG. Menurut Siti Hajar Abdul Rauf tahun 2014, program latihan ini telah dilaksanakan oleh kerajaan. Yang kedua dalam dasar kerajaan adalah penstrukturan semula bidang teknikal dan vokasional. Menurut Muhammad Hamzah Eksat tahun 2016, bidang teknikal dan vokasional merupakan sebuah bidang pendidikan yang bertindak balas terhadap kelompokan dan ditinggalkan oleh pendidikan tertiary dalam sesebuah negara. Yang kedua adalah dasar buruh yang menggalakkan mobiliti serantau. Menurut Muhammad Hamzah Eksat tahun 2015, strategi ini melibatkan kerjasama serantau dalam proses memobilisasikan sumber manusia, baik yang terdiri daripada profesional dan juga kemahiran. Tiga adalah dasar makroekonomi. Menurut Muhammad Hamzah Eksat 2015, antara faktor paling berisiko yang mengancam pasar buruh graduan adalah krisis ekonomi. Di Malaysia, krisis ekonomi banyak memberi kesan yang negatif kepada pasar graduan yang baru menamatkan pengajaran di universiti. Yang keempat adalah peningkatan keluaran dalam negara kasar mengurangkan pengangguran. Menurut Nur Hidayati Baharin tahun 2012, hasil kajian ini menyokong kajian Downes tahun 1998 yang mendapati peningkatan keluaran dalam negara benar mengurangkan pengangguran dalam jangkaan masa panjang kepada golongan siswazah dan belia Malaysia adalah pendidikan keusahawanan. Menurut Al-Manurah Muhammad tahun 2014, pendidikan keusahawanan yang disediakan ke kurikulum latihan secara hands-on yang dibantu oleh kemudahan sokongan seperti premis perniagaan, bantuan kewangan, khidmat nasihat perniagaan dan kemudahan promosi. Dan yang keenam adalah productivity dalam sistem pengajian tinggi. Menurut Chan Lee Yi tahun 2007 yang dipetik daripada Gas and Stone tahun 1997,
yang mengatakan produktiviti sistem pengajian tinggi ialah berada dan apa yang boleh diperoleh oleh individu dan masyarakat. Kesimpulannya, bagi mengatasi masalah pengangguran siswazah ini, semua pihak perlu bekerjasama dalam mengatasi semua masalah ini. Ini kerana masalah pengangguran merupakan masalah yang serius dan yang mendatangkan kesan negatif kepada ekonomi dan sosial. Walau bagaimanapun, siswazah dan graduan lepasan universiti perlu dilatih untuk menceburkan diri ke dalam bidang keusahawanan. Setakat ini sajalah pembentangan dari grup kami. Sekian, terima kasih.